Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana in kuntum min zalimin. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah, la quwwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pagi ini saya bicara tentang soal internet, siapa yang menciptakannya dan bagaimana Dajjal menggunakannya dan bagaimana ia dikalahkan menurut clue-clue daripada ilmu akhir zaman yang kita kaji daripada hadis-hadis dan juga ayat Allah SWT. Internet datang dari perkataan antara jaringan. Ia mula wujud zaman jaringan tertutup di kalangan tentera di Eropah dan Amerika, dan lepas itu dilepaskan kepada golongan universitas. Contohnya jaringan email. Jaringan email wujud lama dulu. Berapa tahun sebelum internet mula-mula diluaskan tahun 1995 atau setahun dua tahun sebelum itu. Dia meletup tahun 95-96. Saya menemuinya tahun 95. Ia adalah menjadi satu projek bernama ARPANET yang dipelopori oleh Pentagon, iaitu tentera Amerika Syarikat. Konsepnya dipelopori oleh seorang profesor bernama Dr. Tim Berners-Lee. Boleh Google nama dia, TIMSBERNERS-LEE, atau Tim, tak ada S, Tim Berners-Lee. Beliau ada satu falsafah, iaitu bahawa the web is semantic, bermaksud jaringan adalah berbahasa, semantik. Satu perkataan yang amat kunci di sini. Dan protokol atau kaedah, teknik untuk mewujudkan internet adalah dengan bahasa yang dinamakan TCP/IP, iaitu Transport Communication Protocol, Internet Protocol. TCP/IP ini ada satu syarat operasinya, iaitu mana-mana pelayan atau server atau komputer dalam jaringan yang enggan memberi kita maklumat, kita akan melewatinya, melepasinya, bypassnya. If any host were to refuse us access, another host will be made available. Jika satu komputer dalam jaringan enggan memberi maklumat, komputer lain akan memberi maklumat. Jadi bahasa untuk mengawal falsafah itu, syarat itu, TCP/IP, Transport Communication Protocol, Internet Protocol. Dan Pentagon melepaskan ini kepada dunia. Kenapa?
kenapa tentera Amerika Syarikat melepaskan internet kepada dunia. Sebab utama ialah dalam termonuklear, iaitu peperangan menggunakan bom atom, bom nuklear, di mana Amerika Syarikat mempunyai kepala bom. Tetapi bukan saja Amerika Syarikat ada, England ada, Perancis ada, Rusia ada, China ada, India, Pakistan pun ada. Dalam satu peperangan nuklear, tidak ada win-win. Dia adalah lose-lose, kerana dengan letupan atau bila dihantar ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, ada sistem satelit mengesan setiap negara. Itu sebabnya saya percaya MH370 itu tidak hilang. Mana-mana roket yang tertembak ke udara akan dikesan serta-merta oleh satelit semua negara tersebut. India ada satelit pun, Pakistan pun ada satelit, Indonesia pun ada satelit, Malaysia pun ada satelit. Bukan saja Britain atau Amerika atau China atau Rusia. Satelit itu bila mengesan satu roket menuju ke angkasa dan akan kembali ke buminya, akan trigger counter measure atau tindak balas daripada negara masing-masing. Dan seringkali counter measure itu tidak cukup masa untuk berfikir, dan kemungkinan akan tertembak balik semua bom nuklear yang ada. Kerana apabila anda diserang oleh satu bom nuklear, seperti mana tuan-puan sedia maklum, akan berlaku satu letupan yang amat besar dengan cahaya yang membutakan mata yang memandangnya, buta mata, dengan haba yang boleh membakar, bakar kulit anda, dan lingkungan berbatu-batu. Di Nagasaki dan Hiroshima, apabila mula meletup itu, 100-200 ribu terbunuh sekelip mata. Yang berjuta lain dalam masa kesemasa kerana radiasi dari ini terlalu kuat. Dan pernah tengok, kalau tak, nanti pergi Google, tengok Google atomic bomb. Itu zaman Nagasaki, Hiroshima. Sekarang bom bukan lagi peringkat Nagasaki, Hiroshima. Dia adalah peringkat termonuklear. Ada yang paling dahsyat itu hydrogen bomb. Tapi kerana terlalu dahsyat, semua negara mengharamkannya. Rusia dan Amerika yang big player mengharamkannya. Jadi dalam keadaan perang nuklear, di mana roket semua daripada Amerika hendaklah dilepaskan sebelum roket daripada Rusia akan sampai. Rusia tak akan tembak satu roket. Kerana kalau kamu tembak satu roket, sana tembak satu roket, bila roket itu sampai ke Moskow misalnya, seluruh Moskow itu musnah. Atau sebahagian besarnya musnah serta-merta. Dan bukan saja itu, akan tercetus satu medan mikro ombak yang bernama EM atau Electromagnetic Wave, EMW. EM ni bukan efektif mikro. Mula saya sangka efektif mikro Tanjung Karang dulu yang buat pertanian. EM dalam thermonuclear war ialah satu ombak magnetik yang mematikan semua peralatan elektrik anda yang ada magnet. Telefon bimbit anda akan mati. Radio anda akan mati. Satellite station yang kena ombak itu akan henti fungsi. Buat seketika atau knockout lah. Kena wipe out memory ROM-nya. Tidak boleh reboot. Mati ya. Semua sistem telekomunikasi mati.
Dalam keadaan itu, negara mana yang mula balik berkomunikasi akan ada the upper hand, akan menang balik. Masa itu tentera sudah habis kerana bom-bom itu memang disasarkan kepada pengkalan tentera masing-masing. Okey. Jadi rakyat biasa saja yang boleh bangkit semula dan mengatur semula dan mengatasi keadaan. Maka ada dua sistem komunikasi yang boleh buat demikian. Masa itu ada satu saja, itu CB radio. Dia pakai radio yang zaman dulu-dululah, zaman P. Ramlee. Itu radio masih boleh berkomunikasi, anda boleh capai radio itu. Itu sebab ada orang sampai hari ini simpan radio itu jadi hobis. Tapi dalam masa perang nuklear, mereka gunakan radio itu berhubung kerana telefon mati, internet. Ini sebelum internet, semua benda mati. Telefon lain mati. Jadi mereka cuba guna radio wave. Tapi EM akan knock out juga radio itu. Melainkan you naikkan balik bateri anda. Jadi internet ini membenarkan orang biasa untuk berhubung. Kerana ingat tadi saya sebut TCP/IP ya. Protokolnya berbunyi. Jika saya menghubungi anda gagal dihubungi, pihak lain akan menghubungi. Itulah internet. Itu sebab dia laju. Soalan, kenapa, jadi terjawab soalan, Amerika Syarikat dalam satu perang termonuklear dengan sebagai bapa kepada internet. Dia semua internet protokol didaftar, semua IP-nya didaftar di Fresco, San Francisco. Jadi dalam keadaan darurat dunia, Amerika Syarikat mengawal dunia. Itu the last protocol. Okey. Hari ini internet semua orang pakai, Submit, Enjoy, Facebook. Satu hari lain kali saya akan cerita mengapa dia percuma dan sebenarnya bukan percuma, dan mengapa kita berikan sumber terbuka bagi free open source, macam mana kita buat duit. Ini banyak orang tak faham. Sehingga saya APEC ni jadi sifu round seluruh dunia, jadi ketua projek antarabangsa nombor 1 dalam ERP, boleh menjimatkan Petronas dan semua GLC dalam Malaysia berbilion-bilion ringgit, tetapi kerana rasuah saya enggan bekerjasama. Bahkan dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan beberapa negara lain. Kerana kurang rasuahnya berbanding Malaysia. Terkejut ya. Tapi saya ada bukti. Bagaimana Dajjal menggunakan internet? Seperti mana kita faham, sebenarnya adalah bahasa simbolik, iaitu fitnah atau pendustaan. Dia bukan tubuh badan. Deep state bukan satu orang, dua orang. Ya, dia kaitan orang tapi satu dasar atau niat yang sama. Orang nak buat jahat, dia berkomplot. Jadi bahasa simbolik yang mudah tu Ad-Dajjal. Dia menipu. Bagaimana Dajjal menggunakan internet? Dia ada kaitan dengan ayat Allah juga. Okey, saya putar balik sikit. Sebagai seorang Islam yang beriman kepada ayat Allah, kita menganggap segala yang ada adalah ciptaan Allah. Internet adalah ciptaan Allah. Dajjal adalah ciptaan Allah. Syaitan adalah ciptaan Allah. Inilah yang masa mulanya saya Kristian, padri tak dapat jawab soalan saya. Saya tanya padri, siapa yang ciptakan syaitan? Dia jawab, Allah, Tuhan. Lepas tu saya kata, bukankah kenapa Tuhan tak matikan syaitan? Kan dia maha berkuasa. Padri tak dapat jawab. Dia memberi gambaran seolah syaitan itu bebas dari Allah. Itu tak dapat saya terima. Walaupun masa itu saya tak kenal Islam, kerana dia tak logik, tak compute. Bagi seorang yang fahaman algoritma, fahaman Aristotle, fahaman rasional seperti saya, masa tu saya jadi atheist kerana saya kata, if God is all powerful dan Tuhan mahu kita masuk syurga, kenapa dia cipta neraka? Kenapa dia cipta syaitan? Dia maha berkuasa kan? Oh, mereka kata Allah beri kebebasan. No, ini tidak menjawab soalan saya. Itu bukan menjawab soalan saya.
So, seketika berapa tahun saya jahil tentang apa sebenarnya ayat Allah, the word of God yang Jesus sebut dalam Bible. Man shall live on every living word of God. Man shall not live on bread alone. Jadi bila jumpa Al-Quran, Allah jawab dalam surah Al-Baqarah dalam kejadian Adam. Wahai malaikat semua, saya akan jadikan atas muka bumi ini seorang khalifah. Itu pun bahasa simbolik. Kemudian saya akan terangkan. Atau lain kali. Malaikat protes, menyatakan yang manusia ini akan yufsidu fil ard, akan melakukan kerosakan atas muka bumi. Allah jawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Ayat itulah yang memberikan saya keimanan dan menjawab soalan yang saya tanya Padri tadi. Macam mana ia agak abstrak, susah nak faham, saya nak pendekkan kerana tajuk saya mengenai internet dan Dajjal. Ayat yang mula sekali turun dalam gua di Hira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqnal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam allazi ma lam ya'lam. Dua ayat akhir tadi, 'allamal bil qalam, 'allamal insana bil qalam. Ada tafsir yang panjang, saya tafsir sendiri, tafsir Cina APEC. Setiap ayat itu ada makna yang amat mendalam, amat simbolik, menunjukkan penciptaan internet. Ayat yang mula sekali Allah turunkan adalah ayat bersifat, berfungsi maklumat, data, berfungsi pemrosesan data. Dia tidak berfungsi untuk membawa fikir kita kepada soal contoh-contoh lain yang Allah sentiasa gunakan dalam Al-Quran bila menceritakan ciptaan manusia. Dia tidak kata Abdullah, dia tidak kata Bani Adam, dia tidak kata Khalifah pun dalam ayat pertama tadi. Dia tidak kata Zakari wa Unsa dan sebagainya. Ayat pertama, karakter pertama mengenai manusia, insan, ada makna tu min alaq, sekumpal. Sekumpal, saya boleh kuliah lain kali. Sekumpal ini pra hidup, janin tiada nyawa lagi. Ada maknanya dot. Ini dot com ni. Sekumpal, tiada wajah, tiada bangsa. Sebelum inna khalaqnakum. Dia cakap khalaqal insan min alaq. Dia mula yang itu. Lepas tu dia kata mengajar manusia dengan qalam. Terus mengajar manusia dengan qalam. Qalam kata atau huruf, harf. Tapi ada yang bahasa Cina bentuk gambar. Itu pun qalam. Jadi qalam itu simbolik. Kata-kata qala, kata-kata yang ada ilmu, ada informasi, ya, cara simbol. Semalam saya beritahu informasi cara simbol, tapi terhad, kerana makna yang mendalam tentang Allah itu melepasi bahasa semantik. Ingat saya mula sebut Tim Berners-Lee menyatakan the web is semantic. Jadi sebagai seorang yang tafakur atas ayat-ayat Allah dan Allah membenarkan saya pelupuri internet secara sendiri tanpa sekolah, tapi secara tafakur asliyah, saya dapat mengenal pasti ayat mana menunjuk kepada ciptaan internet dan bagaimana Dajjal menguasai internet dan bagaimana Isa atau sifat Isa melesapkan bayang-bayang. Dajjal kerana dia hanya bayang-bayang. Dia adalah fitnah, dia adalah informasi yang dipalsukan. Malam ya'lam, mengetahui apa dia tidak ketahui. Google. Melalui Google, awak tahu apa awak tak tahu. Sekarang balik pada kejadian manusia depan malaikat. Allah sebut
Inni a'lamu ma la ta'lamun. I know what you know not. Ini bukan sengaja Allah mainkan malaikat. Syekh Abdul Qadir saya memberitahu, Allah tidak cipta sesuatu dengan magic, dengan sia-sia, dengan main-main. Awak tidak dijadikan untuk main-main. Walaupun kita rasa seronok hiburan, ya hiburan boleh. Syekh saya dengar muzik klasik. Mukadim saya pun suka pop music. Saya pun suka main game. Tapi dalam soal kejadian, dia ada bidjit, dia ada gravity, dia ada sesuatu. Dia bila hikmah, bila hak ni mendalam. Hak ni bukan main-main. Dia kan silap, ada. Dia dengan ilmu yang tertulis fi lauh mahfuz sebelum ia dijadikan. Ya. Jadi Allah tanya malaikat, beritahulah saya nama-nama sekalian, nama-nama perkara yang ada di alam ini. Jika kamu mengetahui, dan malaikat tak boleh jawab, dan dia ajar Adam nama-nama al-asma, semua perkara. Apa semua perkara itu? Apa nama-nama itu? Ada banyak tafsir mengenai nama-nama itu kerana tak rasional. Allah apakah Allah tidak menjawab pertanyaan Nabi, pertanyaan malaikat bahawa manusia akan yufsidu fil ard, melakukan kita tengoklah merata kan, balak lah, bumi lah, melakukan kerosakan, pertumpahan darah. Ya, perang dunia pertama, kedua, dan bakal perang dunia ketiga di Laut Cina Selatan. Ada berkaitan dengan negara Cina. Bertumpahan, malaikat sudah diberikan ilmu. Malaikat tahu, Iblis, ketua malaikat, Iblis, syaitan, Lucifer, Darth Vader, dia tahu. Dia yang paling alim, dia tahu semua. Allah dah beritahu. Dia tahu semua. Dan Allah tahu yang mereka tahu. Dan Allah jawabnya, ini a'lamu ma la ta'lamu, bermakna ada satu sebab. Dan diceritakan sebab itu dalam ayat seterusnya. Allah tidak main sir. La sir fi Islam, ini Syekh saya ajar. Dalam Islam tidak ada rahsia. Semua ada dalil. Tapi kita suka imajinasi, buat tahayul, buat benda yang bukan-bukan. Benda yang tak ada kuasa, kita berikan kuasa. Jadi, nama-nama perkara itu, lepas itu, Nabi Adam memberitahu nama-nama, lalu mereka, subhanallah, sesungguhnya kamu tahu apa kita tak tahu. Dan mereka sujud melainkan iblis. Itu lain cerita. Kerana dia takabur. Tapi ini ada dalam Tawasin Mansur Al-Halaj menceritakan bahawa syaitan tidak sujud kerana ada sebabnya. Ada sebabnya. Kita pergi pada Google tadi. Sekarang kita Google nak tahu apa, ayat itu sudah buktikan. Tahu apa awak tak tahu. Google dah masa berapa milisecond. Bukan sesaat pun, milisecond. Pecahan satu saat. Pum, kamu boleh Google apa-apa. Surah Al-Kahf, Ad-Dajjal, COVID-19, rancangan Bill Gates, awak boleh tahu. Dia tak boleh padamkan. Kena ikut protokol. Jika awak tak berikan maklumat, pihak lain akan berikan. Ini kuasa Allah. Okey. Sekarang saya pergi pada satu prinsip tentang maklumat. Prinsip ini adalah IT, tapi you tak dapat belajar dalam universiti dengan mudah. Alhamdulillah, apa jumpa. Information replaces everything. Informasi menggantikan segala-galanya. Kalau tidak ada informasi mengenai kamu tak boleh masuk negara ini. Mungkin parti. Di Amerika Syarikat, itu sebab mereka takut. Mereka tidak ada IC di Amerika Syarikat kerana rakyat Amerika sedar tentang privasi diri, dan ramai orang imigran boleh masuk. Tidak boleh disoal siasat sangat. Tidak mudah untuk ditangkap.
Itu sebabnya banyak kriminal, geng-geng dan mafia Cina pun semua masuk. Suka Amerika. Orang Arab pun suka Amerika. Kerana polis tak boleh tanya IC kamu. Dia hanya tanya social security number kamu. Dia tak boleh tanya identiti kamu. Okey? Awak boleh guna nama-nama lain. Kerana apa? Maklumat menentukan anda. Itu sebab dalam internet, kita ada IC semua, ada pasport semua, senang mereka Dajjal ini mengawal kita. Dalam Facebook ini, sebenarnya, ada analisis atas apa yang saya cakap. Dia boleh menterjemahkan apa saya cakap dalam bahasa Kelantan pun satu hari nantilah. Mungkin sekarang belum canggih. Tapi pelan-pelan, dia gunakan orang-orang biasa lah yang didajjalkan. Yang didajjalkan. Orang biasa yang tangkap kita. Dia tengok kita tak pakai mask. Dia komplain. Dia tengok kita tak jarakkan sosial. Dia komplain. Dia tengok kita post benda-benda yang persoalkan KKM. Dia komplain buat aduan untuk kita ditangkap. Bukan Dajjal sendiri. Dajjal itu fitnah. Simbolik. Dia mencapai seluruh alam melalui internet ialah fitnah. Dia memasuki propaganda yang kita bicara semalam itu cara dia. Melalui orang yang pintar-pintar. Bukan orang bodoh-bodoh. Okey. Orang pintar saja boleh buat aduan polis. Jadi, informasi replace everything. So, without your identity, you do not exist. Just semalam saya tak habis tentang Jacques Ellul. Dia cerita bila kapal perang Sepanyol sampai ke Latin Amerika, orang Aztec, orang Inca tak dapat lawan Sepanyol ni. Bukan mereka tak kuat. Orang Portugis, orang Melayu tak dapat lawan Portugis kerana dia tidak ada bahasa untuk perang. Faham tak? Asma tu, nama tu, dia tak ada nama untuk kapal tu. Kepada dia macam kapal perdagangan. Tapi sebenarnya itu kapal perang. Ada meriam. Tembak dia. Bila dia tengok tembakan itu, dia sangka macam bunga api. Faham tak? Bila anda tidak ada nama bagi sekian benda, dalam tata bahasa anda, benda itu tidak wujud. Maklumat. Dan ini cara untuk menentang Dajjal itu membongkarkan yang palsu itu adalah label, bukan ain. Duit ringgit. Kita tengok duit ringgit dia sah diperlakukan dengan nilai. Dia adalah promissory note. Dia bukan wang sebenarnya. Itu sebab dalam kitab Al-Muwatta' mazhab Malik, dinar itu bila kita jual beli mesti letak atas meja, bukan bawah meja. Kalau bawah meja, akadnya hutang. You pakai e-dinar, hutang. You pakai email, hutang. Akad kahwin melalui email, itu hutang. Belum lagi akad salam, mata ke mata, lutut ke lutut. Itu sebab binatang yang bunting, lembu yang bunting, ada kontroversi ikut mazhab Syafi'i kerana ikut Imam Malik Al-Muwatta, awak nak jual beli kerana spekulasi atas kandungan lembu. Mungkin lahir, al-alaq, mungkin lahir, mungkin tidak, mungkin laki, mungkin betina. Mungkin jantan, betina ada lain harganya. Begitu juga pokok-pokok yang belum ada buahnya. Mengikut syariat dan muamalah, ada kategorinya. Ini cantiknya Islam, tapi orang kita tidak faham kebijaksanaan hikmah Allah di dalam contohnya riba. Mereka menipu Allah, menyatakan bank Islam ni halal. Sebenarnya riba backdoor menurut Syekh Imran Hussein dan Syekh Abdul Qadir saya menganggap itu haram. Dan Syekh Umar Badilur mengisytiharkan haram atas haram. Itu sebab Syekh Umar Badilur tidak popular di banyak negara kerajaan Islam. Tidak dijemput. Beliau sekarang berada di Sepanyol. Saya dapat maklumat dari isteri dia minggu lepas. Jadi balik pada soal internet itu, kepada saya Allah ciptakan, tetapi pada manusia dia ada protokol cara dia ciptakan, dan saya dapat lihat tipu hela Dajjal menggunakan internet ini. You tengoklah, semua benda haram pun ada dalam. Maksud saya haram ialah deep web. You tak faham deep web, kena Google apa tu deep web, di mana internet itu pun tak sampai. Abstrak lah kena berapa. Tapi saya nak pemudahkan. Tujuan kita menyampaikan pemudahkan. Mudah untuk difaham bahawa pertama, internet ini diciptakan Allah oleh ayat Allah surah Al-Alaq tadi, dan banyak ayat yang lain boleh jumpa. Tapi awak dah faham maksud tu, alamal insan bil qalam, alamal insan ma lam ya'lam, dan ayat bahawa Adam diajar nama-nama. Itu sebab kita type semua dalam keyboard tu adalah nama-nama, label-label, kategori. Google pun satu nama, ya.
Cari satu nama. Preposition satu nama. Kata ganti satu nama. Nama ganti satu nama. Hubung ayat satu, itu nama. Jadi sekarang pandemik kita tengok dia melalui maklumat. Dia sebab flat earth theory ni, bumi layar ni amat menarik kerana ada satu kumpulan orang cerdik-cerdik juga bertanya, macam mana awak tahu bumi ni bulat? Awak tak pernah lihat. Awak lihat semua ini sebenarnya melalui maklumat. Lihat sendiri. Ini satu konsep yang amat penting yang ada dalam ayat Nabi Ibrahim. Dia tak tahu siapa Tuhannya. Dia kata, mana aku tak nampak Tuhan? Dia kata, matahari Tuhanku. Lepas tu, bulan Tuhanku. Ini penting. Ini proses pemikiran yang penting. Mesti awak observe seperti mana Aristotle menyatakan. Bila awak observe, awak boleh sampai kepada Tuhan mengikut Ibn Rushd. Tafsir atas Aristotle. Tafakur. Awak tak boleh sampai Tuhan secara taklid. Mesti arif tentang Allah. You must know Allah. Kalau awak tak kenal Allah, itu yang Imam Ghazali, dia menulis Ilmul Yakin, Ainul Yakin, Hakul Yakin. Bukan nama-nama saja. Ia mesti dialami dalam tarikat Naqsyabandi. Dia ada suluk. Dalam tarikat Dakawi yang saya ikut, dia ada kalwa dengan Allah. Nabi Muhammad, kalau ada rujukan hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW, dia berkhalwat dengan Allah seketika, tiada lain. Sehingga bersih hati dia semua. Okey, itu tafsir lain-lain, itu susah nanti menjadi kontroversi, orang troll lah. Kita balik pada usul lah, bahawa anda mesti sampai secara akal kepada yakin, kerana awak mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Saksi lah, bukan aku tahu tiada Tuhan melainkan Allah. Atau aku baca tiada Tuhan melainkan Allah. Aku naik saksi. Itu sama orang mati syahid tu. Dia bagi seluruh jiwa dia. Dia fana. Dia syuhada. Orang mengaji ilmu itu pun syahid. Mempetangkan maruah keluarga dia, anak dara dia, orang perempuan dia. Syuhada. Ini sudah dijual. Maruah orang kita. Tak ada maruah lagi di masjid. Disuruh jarakkan, kita jarakkan. Dah hilang pertimbangan akal yang Allah dan malaikat suruh. Okay, tak apa. Jadi, maklumat itu disebarkan oleh pandemik COVID ini. Kita percaya semata-mata atas maklumat. Kita taklidkan semua kepercayaan kepada satu lembaga bernama WHO yang diturunkan oleh KKM. Kita tak sempat berjumpa dengan orang tu dan tanya wujud ke penyakit ini. Jadi saya ada bertanya. Jadi saya ada sumber saya sudah ceritakan, tapi orang masih sangsi lagi. Saya ada sumber ain. Mungkin saya tak dapat nampak itu virus lah, tapi maklumat sudah beri kepada kita. Virus itu tak hidup, dia sebelah DNA, dia RNA, dia bukan bakteria. Dia wujud dengan melekat pada sel dalam kerongkong kita, masuk dalam paru-paru. Dia menduakan. Cara nak lawan dia, tak ada cara lain melainkan immunity diri. Virus pun tak ada. Ini semua fakta sains. Tapi susah nak terangkan balik kerana Ad-Dajjal tu guna propaganda. Itu orang yang terdidik. Ikutlah sami'na ato'ina. Dia akan ikut sampai mati. Na'udzubillah. Ya. Tapi ayat-ayat Quran yang datang cerita kita cara hidup. Semalam saya dengan Haji Awaluddin pergi. Ini Allah pembukaan. Saya berdoa lepas subuh. Ya Allah berikan saya pembukaan. Selalu saya minta. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tadi saya saja ziarah Haji Awaluddin. Saya teringat ni seorang pejuang dinar dirham di masjid dan masa haid. Dan dia ada tanam, saya pernah beli beras perang daripada dia. Dia tanam padi atas janda baik. Saya sangka nak dia hidup lagi ke tidak. Bertahun saya terjumpa dia. Bila saya cari mesej dia, terjumpa dan dia jawab, welcome. Pergi kat rumah dia dan masa haid. Dia bawa saya terus ke janda baik. Dan padi dia lebih tinggi daripada saya. Dan dia cerita tentang alam, tentang ayat As-Sabah ayat 16. Lupa bagaimana. Jangan import makanan lebih kurang. Kerana kebun di depan anda tu, anda
anda bersyukur atas apa pemberian Allah. Bermakna dia tak import makanan dia. Itu ayat sabar. Lepas tu dia cerita at-talaq. Masya Allah la quwwata illa billah. Selama ini aku sangka la haula wal quwwata illa billah. Ni hadis yang saya dah berikan tafsir berapa hari lepas. Tapi rupanya ada ayat Allah. Alhamdulillah saya tahu. Iaitu Kahfi, dalam surah Kahfi. Surah Al-Kahfi, yang kita baca surah Kahfi untuk melawan Dajjal. Masya Allah. Dan saya akan cerita lain kali. Kita selalu sebut insya-Allah tu pada tempat yang salah. Ada kala kita tak boleh sebut insya-Allah. Sesuatu yang Allah janjikan kemenangan, PAS boleh menang tak boleh sebut insya-Allah, kena sebut masya-Allah. Kerana dia Hizbullah dan Allah tetapkan Islam menang. Islam tak boleh kalah. Ingat boleh dengar sekali lagi 15 kali. Apa yang dijanjikan Allah sebagai kemenangan adalah mustahil sebaliknya. Apakah Allah mungkin janji tak boleh sebut insya-Allah? Masya-Allah. Dikendaki Allah. Sama ada nak ikut atau tidak. Jadi ayat tu amat penting tu. Key tu, kod tu, asma tu. Sekarang kita faham asma, simbol, konsep. Masya-Allah la quwwata illa billah. Surah Kahfi ayat 39. Harap baca balik seluruh surah Kahfi tentang ayat 39 tu. Itu cerita tentang kebun dua orang. Satu kebun dia tak ada hasil. Lalu diturunkan ayat untuk salah satu itu. Saya tak tahu yang mana. Tapi dia kata, kenapa awak masa masuk kebun tak sebut baca itu? Sebablah bacaan masuk kebun ialah Masya Allah la quwwata illa billah. Ia menunjukkan bahawa power Allah ni. Jadi semalam Alauddin, itu saya beritahu, apa kamu lihat. Selama ni kan saya tengok hutan, saya tengok gunung, saya tak terfikir Allah yang buat gunung. Ya, kita tak terfikir. Kita tengok balak, banyak wang, apek semua tengok banyak wang. Tengok itu durian, banyak wang ni. Tak kira Cina ke, Melayu ke, diraja ke, masing-masing tengok wang. Tapi saya pun tak nampak itu. Saya hanya nampak skandal lah, fitnah, surat kuning lah. Tapi Haji Alauddin kata, tengok gunung. Saya tengok. Ya, gunung apa? Siapa bajak itu gunung? Oh, ya tak ada orang bajak. Siapa yang siram air? Ya tak ada orang siram air. Siapa yang agih-agihkan meter persegi dalam hutan, macam di Sarawak? Mengapa orang tak mahu kamu musnahkan hutan? Kerana setiap 10 meter ada satu jenis ubat yang tak wujud lain tempat. Macam mana? Tapi ada ayat sebut daripada kering kontang turunkan air belah bumi dan Allah adakan macam-macam. Macam kamu wujud ini. Macam-macam yang lain. Lain fingerprint dia. Lain dari orang lain. Saya kata, ya saya tahu, tapi what's your point? Dia Alauddin kata, who's the farmer? Siapa petani? Allah. Sebab bila kata masuk kebun, Masya Allah, dialah petani dia. Dia yang mewujudkan semua. Kamu masuk pun, Haji Alauddin kata 100%. You have nothing. You are nothing. Kehendak kamu kepada wanita pun Allah yang letak dalam diri kamu. Yang gay tu entah apa dah terhijab. Kamu tengok perempuan mesti naik. Sebab Allah sebut, hijab bukan pada perempuan, hijab pada lelaki. Tunduklah pandangan. Tengok lagi. Tak apalah. Sekian saja. Boleh dengar balik 15 kali. Internet itu adalah ciptaan Allah, tapi manusia, Allah memberikan, kerana silikon daripada pasir. Di gulung pasir itu silikon. Pasir itu silikon untuk buat chip dan emas. Dan bawah pasir tak ada benda. Nabi diri itu memang minyak yang hari ini kaya raya Saudi Arabia, sehingga lupa tentang Allah. Jadi semua itu sudah diciptakan zaman azali lagi. Microwave sudah ada zaman azali. Quantum physics sudah ada azali lagi. Gravity sudah ada azali lagi. Yang Isaac Newton bukan jumpa gravity. Dia tersedar tentang gravity. Yang kita duduk tak sedar itu sebab ajaran Aristotle itu penting untuk dikaji semula. Sebenarnya Ibn Rushd dan Ibn Sina, Imam Ghazali mengkritik kembali, membangkitkan Renaissance Eropah 600. Kemudian Islam ini zaman kegelapannya hari ini, taklid kepada padri-padri ahlu kitab upahannya, dan ada bank Islam merata menunjukkan kegelapan Islam di mana tidak ada khalifah, tidak ada syariat. Menurut Syekh Abdul Qadir menyatakan, not a piece of land, follow the law of Allah.
Dan Ustaz Hadi pun kata, wa ma lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa-siapa tidak mendirikan hukum Allah, dia itu kafir. Kepada saya, hukum Allah ialah dalam setiap ayat Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Senang hafal ayat tu. Kerana selama ni baca hadis la haula wala quwata illa billah. Sekian saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan, maaf. Saya tak dapat nampak mata dah. Ni. Old age. So, saya akan baca dan selepas ini saya akan pergi ke Janda Baik. Kebun di Janda Baik. Kerana atuk, baru saya sampai, kebetulan pekerja dia berhenti. Lalu saya angkat tangan. Saya minta untuk jadi sukarela. Pekerja dia berhenti. Dia ada itik, dia ada ayam, dia ada padi, dia ada ketum, dia ada anjing pun jaga, 2 anjing, comel, ada kucing, ada aircon. Ada sungai belakang ni, Masya Allah. Tengok ayat sungai, ya. Cuma bidadari tak ada. Tak apa. Saya berdoa, ya Allah, datanglah bidadari kepada taman kamu. Ikut kehendak kamu, ya. Wali Allah ni seorang sufi, katakan. Allah letakkan tangan dia dunia. Kekasih Allah, Allah letak dunia atas tangan dia. Dia boleh terbalikkan ni. Dia boleh ambil apa dia suka. Dia berikan keramat, kita kata keramat, bukan mukjizat hanya pada Nabi, keramat. Tapi kerana takut kepada Allah, dia sedar tentang siapa tu Allah, dia tinggalkannya. Itu sebab kita jangan kacau orang. Walaupun orang tu kafir, walaupun orang tu tak mau dengar, kita dah nasihat dia jangan makan nasi putih, nanti kena potong kaki, dia tak mau dengar, jangan ganggu dia. Royak sekali, 2 kali, 3 kali, tinggalkan. Itu adabnya. Adab dan berdakwah. Jadi hamba pun gitu. Hamba royak sekali, tak saya dengar. 2 kali, tak saya dengar adik kakak sekalian. 3 kali, last. Hamba takkan royak balik lah. Cari dalam internet, Allah kekalkan dalamnya. Okey? Assalamualaikum. Allahumma fir lana warhamna wa dina afina fu'ana. Allahumma fir lil mu'minin muslimat muslimat hayaim aman. Saya berdoa untuk saudara Naim, saya jumpa di sana. Dia duduk 4 tahun sehingga isteri tinggalkan dia. Saya kenal dia. Dia kata dia tak kenal saya. Dia cam suara saya Cina Apek yang bekas gangster dalam viral video tu. Oh, dia kata saudara yang dalam tu. Ya, saya. Jadi dia tu adalah sahabat pada seorang sahabat yang ikut Morabitun saya. Kerana saya tinggalkan Morabitun sekian lama, saya keluar negara dan sebagainya. Saya tak kenal ni generasi muda. Jadi dia nak cari isteri, saya bagi pihaknya sesiapa anak dara mana ke yang suka pada berkebun. Silalah menawarkan diri seperti mana Siti Khadijah menawarkan diri. Saya jadi wakil dan saksi lah. Bukan untuk saya. Saya tidak iklankan isteri untuk saya. Saya iklan untuk kawan saya. Saya nak tolong kawan saya. Yang baik-baik. Saya doakan untuk dia dan untuk sahabat-sahabat semua, kepada syekh-syekh kita, kepada para amir mussalin, semua keluarga mereka, semua sahabat mereka, semua pengikut mereka dan tabi'in, pengikut berpengikut sehingga yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.